So in induction of alternating current, does the varying current can produce induced voltage without the need for motion of the conductor. So conductor tak perlu bergerak, just flux bergerak akan menghasilkan current yang dalam circuit berkenaan. So tak perlu pun maksudnya conductor ataupun inductor tu bergerak, tapi just flux yang bergerak sahaja. So the ability of the conductor to induce voltage in itself when the current change is called self-inductance or simply inductance. Okay. So this inductance, the basic unit bagi inductance adalah Henry. So 1 Henry cause 1 volt to be induced when the current is changing at the rate of 1 ampere per second. So in inductance, dia ada masa dia. Maksudnya beberapa masa, beberapa delay masa, dia akan memberikan nilai inductance berkenaan. Okay. So ini definition of the Henry unit, which is L. L ni adalah inductance. Okay. So VL adalah voltage in volt. So DI over DT sebab dia melibatkan kepada times. Okay. Dia melibatkan kepada masa. So differentiate of the time akan memberikan nilai current change in ampere. So kalau kita ada nilai delta I equal to 1 ampere per second, maka dia adalah DI per DT lah. So kita masukkan je lah nilai 1 kat sini. So V ni 1 kat sini. So kita akan dapat 1 Henry. Boleh faham kan? Simple. Boleh tak? Okay. VL over DI over DT. Jadi VL ni adalah 1 volt. DI over DT ni 1 ampere per second. Dia punya unit ni sebab dia ada I is current ampere, T is the second. Okay, so 1 ampere per second kita masukkan dalam nilai ni. 1 bahagi 1 kita akan dapat 1 Henry. Okay, so contoh kat sini. The current in an inductor change from 12 to 16 ampere in 1 second. How much is DI over DT rate of current change in amperes per second? Cuba kira berapa? Ini kita kata kalau calculate ni berapa dapat? Berapa kita dapat DI over DT? Macam mana nak buat? Ni differentiate kan? Differentiate maksudnya dia adalah perbezaan. Perbezaan antara I over dengan time. So berapa perbezaan kat sini? Untuk I current tu? 4. 4. Okay. So perbezaan untuk current adalah 4 ampere. So masa dia berapa? 1 second. So 4 bahagi 1 dapat berapa? 4. So 4 ampere per second. Boleh faham tak? Ya, boleh. 4 ampere per second. Okay, so itu jawapan bagi DI over DT rate. Okay. Okay, 4 ampere per second. Kalau yang ni macam mana pula? How much is the inductance of a coil that induce 40 volt when its current changes at the rate of 4 ampere per second? So ini kita nak, kan? ya betul. Pakai formula L tadi. L equal to VL over DI over DT. So yang dia dapat berapa? Congak aja pun boleh. 10. So 10 Henry. Kena ada unit dia belakang 10 Henry. 10 Henry. Okay? Boleh? Okay, so yang ni pula. How much is the inductance of coil that induce 1000 volt when its current changes at the rate of 50 milliampere in 2 microsecond? Ya. So ini kita dapatkan DI over DT dulu. DI over DT dulu. DI dia adalah 50 millicurrent.
dt dia adalah 2 microsecond. Jangan lupa ni 2 darab 10 negatif 6. Yang ni 50 darab 10 negatif 3. Sebab dia nak hilangkan, dia punya unit adalah ampere per second. So kita kena hilangkan dia punya unit ni. Milli dengan micro ni. Boleh tak? Senang je ni. Baru mudah lagi. RM25,000 lah. 25,000 untuk yang ni, current change. Tak tahulah betul ke tak. Yang lain? Betul. Betul. So kita nak dapatkan L dia. Berapa Henry dia dapat? 0.04. 0.04. Okay, so 0.04 Henry. Okay? Simple kan? You all nak terus ke slide ni? Nak sekarang ke? Ataupun boleh je saya bagi kejap lagi? Bagi kejap lagi ke? Okay, boleh So, itu untuk L. Okay, sekarang ni kita masuk self-inductance. Self-inductance ni adalah dalam coil. Okay, so dalam coil dia akan depends kepada wound dia. So, a greater number of turn, maksudnya turn dia tu, okay, will be increase the L because more voltage can be induced. Okay, jadi kalau lagi banyak kita punya turn of the coil, maka dia akan increasekan voltage. Okay, so L will be increased in the proportion to N. So more area enclosed by each turn increase L. So the L increase with the permeability of the core. So ini akan L will increase with the permeability of the core. Maksud permeability ni adalah nilai permeability kepada coil berkenaan. Kalau coil tu berbeza permeability, maka L dia berbeza. Okay, so L will be decreased with more length for the same number of turn as the magnetic field is less concentrated. So ini dia depends kepada kalau kat sini permeability berbeza, so L ni will be different. Sama ada increase ataupun increase. So kat sini ni contoh L dia. Ni contoh dia punya berapa turn dia. N ni adalah number of turn. N adalah number of turn. A is the area of the square meter. L is the length in meter. Okay. So mu R ni is the relative permeability of the core ni lah. Permeability of the core ni. So kalau kat sini dia punya permeability of the core mesti for iron is 1. Okay. Kalau air more than 1. Kalau air is 1. So kat sini kita menggunakan formula ni. So permeability darab dengan number of turn kuasa 2 A over L. So macam mana nak dapat area ni adalah berdasar diameter ni. Okay, so length adalah daripada sini ke sini. Okay. So kita akan dapat nilai dia punya self-inductance bagi coil. Okay. So kat sini kalau kita nampak daripada sini sebenarnya dia boleh menggunakan yang sama juga. VL equal to L di per dt. Okay, contoh soalan. How much is the self-induced voltage across 4 Henry inductance produced by a current change of 12 ampere per second? Yang ni simple je lah. Masukkan ni 12 darab dengan 4. So 4 ni Henry, darab dengan 12. So kita akan dapat 48. 48 volt lah. Okay. So cuba yang ni. The current through a 200 millihenry change from 0 to the 100 milliampere in 2 seconds. So how much VL? So yang ni pun sama. Yang ni just you kena darab yang dulu. 100 tolak kosong dapat 100.
bahagi dengan 2 second. Okay, so lepas dapat nilai ni kita darab dengan 200 millihenry. So kita akan dapatlah nilai dia dalam 10 kilovolt ataupun 10,000 volt. Simple je. Okay. Okay, so saya teruskan dengan perubahan current bila VL berubah. Okay. Di sini dia menggunakan Lenz's law when the induced voltage VL must produce current with a magnetic field that opposes the change of the current that induced VL. So the polarity of VL therefore depend on the direction of the current variation of DI. Ni based on the formula tadilah. When DI increase, VL has polarity that opposes the increase in current. When DI is decreased, VL has opposite polarity to oppose decrease in current. So ini dia depends kepada persamaan ni. Okay, kalau yang ni increase, kalau yang ni increase, so yang ni akan jadi decrease. Macam tu. Okay, so kat sini, contoh kat sini, dia ada 3 situasi di mana dia ada voltage source. So kat sini elektron akan flow in the top of the coil ni. And the current will be increased. So based on the Lenz's law, VL here is induced voltage shown with the top side negative oppose the increase in current. So the reason in that this polarity of VL can produce current in opposite direction from minus to plus. Ini maksud dia kat sini kalau kita ada voltage source di sini, bila kita increasekan voltage maka current akan increase. Okey, yang ni adalah aliran elektron. So aliran current adalah bertentangan dengan aliran elektron. Okay, so the reason is that polarity can produce current in the opposite direction. Okay, if the voltage dia berkurang, okay, dia still ada electron flow, but the VL has the polarity to oppose the decrease in current. So the induced voltage shown with the top side positive now oppose the decrease. So dia will be akan increase lah dia punya current tu. Tapi the current will be tending to keep the current from decreasing. Dia cubalah untuk tidak menyebabkan current ni berkurang. Walaupun kita decreasekan kita punya VL. Okay, but if VL ni sebab dalam induktor ni kita kena pakai AC current. Maksudnya dia ada current positif dan dia ada current negatif. Kalau kita guna current negatif, okay, yang flow daripada the bottom of the coil ni kat sini, okay, so the current is reverse direction is now increasing. Tadi yang current yang sebelah sini yang decrease, tapi sekarang ni dia akan increase yang negatif. Sebab dia yang kita bagikan dia adalah negative current, negative voltage. Okay. So, kenapa benda ni penting? Sebab kita nak masukkan dia dalam mutual inductance, WISLM. Kenapa mutual inductance ni penting? Because kita akan hasilkan dia sebagai kita akan hasilkan dia sebagai transformer. Okey, untuk hasilkan transformer kita kena faham macam mana current itu terhasil. Okey, so kat sini untuk mutual inductance occur when the current in an inductance change. So the varying flux can cut across any another inductor nearby producing induced voltage in both inductor. So one this voltage here, voltage ada kat sini sahaja. Tapi bila kita ada current yang melaluinya, maka dia akan terhasilkan satu magnetic flux. Magnetic flux ni dia akan pindahkan current elektron daripada sini kepada L2. Maka L2 akan memperolehi current daripada kawan dia yang L1. Dia punya prinsip adalah one you ada voltage kat sini. Okay, so voltage current kat sini akan menyebabkan berlaku magnetic flux. Okay, di mana berbagai magnetic flux kat sini. Okay, so ini akan cutkan kawasan, dia can cut across another inductance.
So dia akan memindahkan elektron daripada L1 ke L2. So bila elektron pada L2 terhasil, maka current akan tergenerate ataupun current akan terbentuk kat sini. Okay, so itu adalah prinsip transformer. Okay. Nah ni, so prinsip transformer. So dia depends kepada number of turn tadi. Number of turn. Contohnya kita ada voltage kat sini. Kita ada voltage source kat sini. Dan kita ada turn dia 10. Yang turn bagi sekunder, this is premier. This is premier, this is sekunder. Kenapa premier lebih kecil daripada sekunder? Sebab premier ni dia ada source. Okay, so sekunder ni perlu besar supaya dia boleh ambil lebih banyak elektron sini untuk mengalirkan current dalam circuit ni. Jadi dia perlu lebih besar daripada sebelah ni. Okay, dia tak boleh kalau yang ni lebih kecil, yang ni 100, yang ni 10 tak boleh. Okay, jadi current tu tak boleh nak masuk. Jadi di sini dia perlukan yang ni lebih besar supaya elektron tu boleh transfer ke 100 turn ni. Okay, so this source and this, kalau kita tengok kat sini, kalau kita nak dapatkan nilai VS ni, kita ada formula ni lah, formula dia. VP IP equal to VS IS. Okay, so daripada sini kita boleh dapat nilai VS lah. Okay, so ini berdasarkan premier ataupun primer turn dengan sekunder turn. Okay, so kat sini kita ada turn ratio dia. Turn ratio adalah NP over NS. Kalau voltage ratio adalah VP over VS equal to NP premier over N sekunder. So kalau kita dapat current ratio, daripada sini kita masukkan nilai di sini dan kita akan dapat IS ataupun IP yang kita hasilkan. Okay. So itu untuk transformer. Transformer ni penting bila kita masuk diode. Bila masuk diode, transformer ni sangat penting. So sebab tu saya terangkan dulu macam mana kita perlu tahu macam mana kita nak kira VS dengan VP. Okey, macam mana kita nak kira VS lah biasanya. VP dia akan bagi sebab daripada source. Okey, so daripada source ni kita akan dapat VS. Okey, so daripada VS ni kita akan kira berapa yang dialihkan dalam diode nanti yang you akan belajar pada chapter ketiga. Okay. So that's why ini adalah penting lah juga. So cuba buat yang ni. A former transformer has 100 turn for NP and 600 turn for NS. What is the turn ratio? How much is the secondary voltage VS if the primary voltage VP is 120 volt. Boleh cuba buat tak? Kita tahu kalau turn ratio tadi apa dia punya formula? NP over NS. Okay, turn ratio NP over NS. Voltage ratio ambil P dulu. VP over VS equal to NP over NS. Cuba kira. Berapa turn ratio dia? Berapa turn ratio dia? Okay. Turn ratio kan dia punya formula adalah NP over NS. So NP dia 100, NS dia 600. So dia punya turn ratio adalah macam ni, tulis macam ni. Kita tulis macam ni biasanya. Okay. Okay. So kalau kita nak dapatkan VS, VP over VS equal to NP over NS. So VP dah ada nilai. So sekarang ni nak cari VS. NP dia adalah 100. Ni 600. So berapa VS dia? $720 lah.
720. Betul tak? Sama. Okey. Sama. Okey, boleh Boleh doktor. So macam itulah nak kira nanti. Sebab you kena kira nanti dekat diode nanti yang you akan belajar dengan Prof Hashim. So kat sini you nak cerita macam mana you nak macam mana you nak kira VS tu. Ini yang penting, VS dan IS. Macam mana kita nak kira both of this untuk dimasukkan bila voltage dia dimasukkan dalam diode. Okey? So kat sini cuba yang ni. A transformer with a ratio of 6 has 720 V across for primary and for 7,200 in the secondary. How much is IS? Berapa IS dia? Berapa IS dia? Berapa IS dia? Tadi dia punya NP, NS. Betul kan dia punya turn ratio? So kalau dapatkan VP over VS, NP, NS. Sama juga I, P, I, S. Dapat tak? Dapat tak macam ni? Ini kita boleh juga macam ni tau. Sebab you ada, yang ni saya terlupa ohm lah. Astaghfirullahalazim. Daripada tak dapat pun. Ini adalah ohm. Oh, dia ohm. Ohm ke? Saya ingat number of turn. Ingat voltage secondary ke apa? Itulah saya pun sama. Tak apa, dia ohm. So yang ni kita ambil guna VIR lah. Saya tertinggal ohm kat situ. So VS kita ada 720 volt. IS dia kita nak cari. R dia 7,200. So kita dapat IS dia lah. So masukkan dalam ni you dapat IP lah. Guna yang ni. Okay. Guna NP. NP, NS, IF, IP, IS. So NP ni adalah 1, yang ni 6. So yang ni IP dia adalah nak cari. So yang ni 0.1. Okey. Okey, boleh tak? Kita teruskan. Boleh. Okey. So untuk yang next adalah kita dah tengok kepada inductance. So kita masuk kepada inductive circuit yang melibatkan kepada unit ohm. Tadi kita tengok L, unit dia Henry. Okey, so sekarang ni kita tengok dia inductive reactor. Maksudnya dia punya perintang lah. So simbol dia adalah XL dan unit dia adalah ohm. So kat sini XL equal to 2 pi FL. Kalau kapasitor apa dia unit dia? Apa dia formula dia? Kalau XC? XC is 2 pi F
Ha. 1/2 pi FC. Ya. Supaya Giri? 1 Yeah. over Giri. Yeah, sorry. Okay, so this is XC. So XL ni dia 2 pi FL. Kena ingat tu, lamakan bertukar dengan XC ni. Okay. So kalau kita calculate kat sini, contoh calculate the SL of the 250 microhenry coil at a 1 MHz and 10 MHz. So kalau kat sini kita calculate macam biasa je lah. 2 pi F dia ni adalah 1 MHz. 1 MHz equal to 1 darab 10 kuasa 6. L dia adalah 250 microhenry. So kita darab 250 darab 10 negatif 6. So kita akan dapat 1570 ohm untuk 1 MHz. Untuk 10 MHz kita akan dapat 15,700 ohm. Okey, boleh tak? Boleh. Okey. Boleh. Okey, cuba calculate yang ni pula. Dapat tak? Dapat tak 208.8 microhenry? Menggunakan formula sama juga. So kita nak dapatkan, di sini kita dah dapatkan L. So XL over 2 pi F. So kat sini kita ada nilai 15,700 ohm, 2 pi, 12 darab 10 kuasa 6. Berapa dapat kat sini? So harap dapat 208.8 microhenry lah. Ataupun dapat 208.8 darab 10 negatif 6. Ya, dapat. Okey. Boleh? Boleh doktor. Boleh. Okay, good. Okay, so kita dah masuk berat sikit. Tadi macam simple lagi lah. So kita akan masuk in term of the series dan in term of the parallel. Okay, untuk inductance, reactant, bagi inductor ni, okay, dia punya reactant dia adalah kalau series tambah sahaja, kalau parallel macam biasa, macam resistor. Dia berbeza dengan kapasitor, betul tak? Ya. Kapasitor kalau siri kita kena 1/XC plus 1/XC. Kalau parallel dia tambah sahaja. Faham tak? Jadi you kena ingat sebab apa dia macam tu, dia berbeza sebab untuk XC kan dia ada 1/2 pi ni. Bila di 1/2 pi ni menyebabkan di siri ni dia akan jadi parallel. Yang parallel dia akan jadi siri. Itu sebab dia kenapa dia berbeza antara resistor, induktor dan kapasitor. Macam yang lain just tambah. Ni kalau R ni just tambah je R1 tambah R2, betul kan? Sama juga macam parallel ni 1/R1 tambah 1/R2. Sama dengan 1/R total. Okay, so ini adalah untuk siri dan parallel bagi induktor. Okay, so kat sini kalau kita tengoklah persamaan ni. Kalau kita nak dapatkan dia punya I, kita buat cara macam biasa, which is menggunakan Ohm's law, iaitu V equal to IR. Okay, V equal to IR. So di sini kita dah ada R dia, which is di reactant. So kita cari je lah dia punya I seperti biasa. Okay, so kat sini pun sama. Kita nak dapatkan berapa I total dia. So kita totalkan induktor punya reactant. 100 tambah 100 jadi 200. So 100 volt bahagi dengan 200 kita akan dapat 0.5 ampere. Kita dapat 0.5 ampere. Okay, so yang ni pun sama. Kita menggunakan
boleh guna V equal to XL1 ataupun kita guna CDR, current divider rule. Boleh juga. Sebab dia menggunakan, dia is reactant. Reactant is sama macam resistor. Okay. So untuk kita dapatkan dia punya berapa nilai current pada setiap node. Okay. So untuk wave pula sama, which is sine wave, dia akan mula macam start dengan kosong, and this is cosine wave. So this is for current and this is for voltage. Berbeza dengan kapasitor. Kapasitor yang ni voltage, yang ni current. Okay. Dia terbalik. Okay. Dia terbalik je. Untuk inductance, sine wave will be for the current and the cosine wave for the voltage. Okay. So kita masuk dah berberat sikit. Okay. So kat sini kita dah tahu tadi dia punya formula untuk inductive reactant adalah 2 pi FL ataupun we call it omega L. This 2 pi F equal to omega L lah. So kalau kita ada formula kat sini, di mana V equal to Vm sin omega T. So Vm ni adalah nilai V peak. So kita kalau nak dapatkan nilai dalam keadaan paso ni, kita kena cari dia punya nilai VRMS. Ingat lagi tak VRMS? Vm Ingat. bahagi dengan ataupun 1.414 Vm. Boleh dua-dua. Okey. Ini kita nak dapatkan paso kat sini. Okey. So nak dapatkan nilai yang kalau bentuk macam ni. Kalau ada sign ni dia pakai V peak. Okey, yang ni V daripada multimeter. Yang ini daripada V oscilloscope. Okey. So omega T. Okey. So kalau di sini macam mana kita nak cari current dia, kita menggunakan Ohm's law which is V equal to IR. So I equal to V over R. So di sini kita ada R dia adalah inductive reactant and dia punya sudut dia adalah theta L. So kat sini V equal to V paso of 0 and XL theta L. So theta L ni adalah nilai dia 90 positif. Berbeza dengan theta C which is negative 90. So kat sini dia akan jadi V of, yang ni darab yang ni. Bahagian ni dia akan jadi tambah atau tolak. Tengok kalau yang ni bahagi dia akan jadi tolak. Kalau yang bahagian sini darab dia akan jadi tambah. Bahagi hanya sebelah sini sahaja. Kita divide which is the first part here and the second part ni will be plus or minus. Depends to the, if you have a divider, so kita akan tambah, tolak. Kalau kita ada, kita akan jadi tambah. Okay. So di sini kita akan dapat theta L ni equal to ni lah 90 degree. So ZL equal to XL sudut of 90 degree lah. Dia punya nilai di sini. Nilai di sini pastikan dia dalam voltage yang RMS. VRMS ya. So VRMS macamnya Vm divide by power of 2 ataupun okay. Sama je both of this. Boleh? Boleh. Ini untuk dapatkan I Okay. So cuba buat yang ni. Find I in this figure. Cuba buat. Saya nak semua try buat supaya senang you all faham nanti. Mudah faham.
Berapa I dia? Berapa I dia? Ya, betul. Berapa V dia dulu ni? Dapatkan V. V ni dulu. V dengan sudut ni. Dapat berapa? Kalau kat sini dia tak ada tambah tolak kat sini, maksudnya kosong lah. Kalau ada tambah tolak kat sini, baru kita masukkan nilai di sini. Contoh, kalau tambah 90, maka kita masuk V 90. Okay, sekarang ni berapa nilai V? 24, 2. Berapa nilai V? 16.97 lah. 16.97. 97. Okey. So semua dapat macam tu tak? Ya. So you akan dapat V dia 16.97. Macam ni, betul? Sudut dia kosong sebab tak ada apa kat belakang ni. Okey. Okey. Sekarang ni cuba cari I. Sebelum cari I dulu, Z dia berapa? ZL dia. ZL dia berapa? ZL adalah XL sudut 90 lah kalau XL ni. So XL dia berapa? 3 kan? 3. Kita kena tulis macam ni dulu supaya kita nampak. Dia memang kena 90, doktor. Ya, dia memang 90. Okey. Kalau kapasitor dia akan jadi negatif 90. Okey. So sekarang ni kita menggunakan teknik Ohm's law. Okey. So kita nak dapatkan I, which is V equal to R ataupun V equal to ZL. So masuk nilai ni 16.97. Sudut jangan lupa 390. Ini dalam ohm. So dapat berapa ni? Yang ni bahagi, just divide both of this number. 5.657. 6 lah kan? 6. Boleh. Lepas tu yang ni kan ada divide. So 0 tolak 90. So akan jadi 5.66. Ya, negatif 90. Boleh tak? Boleh, boleh. Boleh. So macam mana kita nak tukar dalam bentuk macam ni kalau I? Ni dapat I kan? So macam mana kita nak tukar? Dalam bentuk yang ada sin dengan cos ni. 5.66 sin. No, this is IRMS. Don't forget. Of course lah. Change to the I peak dulu. Oh, okey. Sorry. Tukar ke I peak dulu. Macam dah dapat I peak? 5.66 power of 2 lah kan? Darab. Ataupun 5.66 divide by 1.414. Tak kisahlah mana satu. Dapat berapa ni?
8. 8. Betul tak? Ya. Betul. So dia sign kan? Kalau kita letak je sign, omega T. So belakang dia ada negatif, betul tak? So kita kena letak negatif ni ha. So inilah I dia. Jadi doktor, tadi V yang kita cari tu sebenarnya V RMS lah. V ni adalah VP, yang ni Ya. VRMS. Yes. Okey. Ni VP. Okey. Okey. Faham? Okey. Faham. Jadi kita nak lakar pula sekarang ni. Relax. So kita dah ada satu, kalau kita ada peak ni, so V peak ni dia tak ada nilai kat belakang ni. So dia akan start dengan sini, betul tak? Okey, ya. Okey. Negatif. So, okey. So dia ada berapa sini? 90. Sini 90, 180, 270, 360. Okey, so ni kat sini paling tinggi dia berapa? 24 lah kan? Ya. Sini akan jadi kosong. So sini akan jadi negatif 24. So jadi kosong. Betul tak? Ya. Kita lakar je lah. Kita dapat V. So sekarang ni kita kena lakarkan I pula. I ni negatif 90. Negatif 90 ni lead ke lag? Ke depan ni ke belakang ni? Ke depan. Mana sini? Ke kanan kan? Sini. Mana start kosong dia? Kat sini ke kat sini? Nombor 1 ke nombor 2? Berdua. Yang lain nombor 2 ke nombor 1? Dah teringat dah yang kapasitor punya. Kapasitor dia negatif, dia kat sini positif. Positif start sini. Negatif start sini. So dia start dengan sini. Okey tak ni? Okey doktor. Okey. So tinggi dia dekat kawasan ni lah kan? So ni 8. So dia akan jadi kosong. So dia akan jadi 8. So dia akan jadi macam ni. So ini adalah I. So selesai. Okey. Itulah jawapan dia. Yang ni dan yang ni. Okey. Boleh? So saya bagi satu soalan lain pula, boleh? Doktor, kiranya ni memang tak salah letak unit apa kan? Belakang tu. Unit dia ampere lah. Belakang sebelum ni yang sign apa tu tak payah kan? Biasanya tak ada, kalau untuk yang benda ni, dia tak ada unit. Sebab dia lakarkan dia nak lakarkan pada tempat yang sama kan? Ya. Tapi dia ampere lah. Okey, baik. Okey. Boleh saya bagi contoh satu lagi tak? Boleh tolong buatkan ke? You kena berlatih buat. Selagi you tak berlatih buat, you tak tahu macam mana nak buat, nak kira untuk tentukan sudut-sudut tu. Boleh? Okay, boleh cuba. Okey. So try yang ni. Ini dah bagi dah terkira I dah ni kat sini. Tak apalah. Dia sebab dia nak V kan? Cuba buat. Kena faham macam mana dapat yang ni dulu. Ingat, ini adalah VP. Ini adalah VRMS. So macam mana kita nak tukar ke VRMS ni? Okay? Bahagi set 2.
Ya. So 5 ni sama ada bagi set 2 ataupun 1.414 darab dengan 5. So tengok ni positif, so dia punya sudut pun positif lah. Berapa XL dia? Sebab kita nak cari V kan? Sabar, ya Allah. Berapa XL dia? 4. 4, sudut dia? Sudut dia 90 kan? Ya, betul. Semua kena faham Takut kalau yang tak faham stopkan saya. Kat mana yang tak faham? Sekejap dah terlaju. Laju. Sabar. Buat. Nak minta saya ulang ke? Ada. Nak. Boleh tolong ulang. Ulang doktor. Ulang. Okey. Baik, saya ulang yang tadi boleh? Ke saya nak ulang yang ni dah ada jawapan dah pula. Saya ulang yang tadi Boleh doktor. Okey. Kita ada V. Tengok sini Dia kata nak cari I. Nak cari I kat sini. So kita ada V equal to 24 sin omega theta. Okey, sekarang ni V ni dalam bentuk V peak. V peak maksud dia apa? Dalam graf dia, peak dia kat sini adalah V equal to 24. Jadi kalau kita nak tukar ke Peso diagram, dia kena tukar jadi VRMS. Macam mana nak dapatkan VRMS? Nilai V peak sama dengan VRMS sama dengan V peak over power of 2 ataupun 1.414 darab V peak. So kita akan dapat VRMS. So bila kita masukkan V peak ni 24, 1.414 darab dengan 24, maka kita akan dapat nilai V peak dia, VRM dia ni. Kita dapat yang ni. Okey. Boleh setakat ni? Boleh. Okey. So kita ada V peak. Okey, ni V peak 24 volt. Kita kena tukar dulu sebab nak jadi dalam bentuk peso ni, kita nak tukar ke VRMS. So VRMS equal to V peak over power of 2 ataupun nak senang, tapi yang ni kena ingatlah. VRMS sama dengan 1.414 V peak. Okay, so kita masukkan nilai 24 tadi dalam ni. So kita akan dapat 16.97 volt. Okey. Jika tengok di sini, jika kita lihat di sini, dia tidak ada tambah atau tolak nilai lain. Dia hanya ada tambah kosong atau tolak kosong. So nilai di sini kita jadikan dia kosong lah. Sebab dia tidak ada nilai di tepi ni. Okey, jadi kosong. So kita akan dapat nilai 16.97, sudut dia 0 degree. Okey. So di sini dalam hukum Ohm's law adalah V equal to IR. Kita dah dapat nilai V di mana 16.97, sudut dia 0 degree. Okey, sekarang ni kita nak cari I. Kita ada R tak? Kita ada R. Di sini dia punya R. Okey. So R dia tu sama dengan XL ni adalah nilai 3. 3 sudut. Yang ni kena ingat. Untuk induktor dia punya sudut adalah 90 degree. Untuk kapasitor sudut dia negatif 90 degree. Okey. Untuk induktor
sudut dia 90 degree. Untuk kapasitor sudut dia negatif 90 degree. Okey, sekarang ni kita dah ada V, kita dah ada R. Kita nak cari I. Okey, so I adalah V over R ataupun V over XL. Okey, kita masukkan je 16.97, sudut dia kosong. Okey, 390. Okey, kita masukkan macam ni. So ini bahagi macam biasa. Dekat bahagian sudut dia tak boleh bahagi. Dia kena tambah atau tolak. Tapi disebabkan dia bahagi kat sini, maka kita menggunakan prinsip tolak. So kat sini I dia ni, kalau kita boleh pecahkan 16.97 bahagi dengan 3. So sudut ni 0 tolak 90. Dia macam tu. Dia tak boleh dibahagikan ni, belakang dia ni. Yang ni kena tambah atau tolak sahaja. Tetapi sebab dia bahagi, maka kita guna prinsip tolak. Kalau dia darab, maka kita guna prinsip tambah. Okey. Yang ni kita bahagi atau darab berdasarkan apa yang ada di sini lah. Kalau yang ni bahagilah 16.97 bahagi 3. So kita akan dapat di sini berapa tadi? 5.66. 5.66 negatif 90. Kosong tolak 90 dapat 5.66. Sebab kita nak lakarkan dia dalam bentuk wave, maka I ni adalah IRMS. Kita kena tukar dia ke I peak. Okey? Kita tahu kalau I peak atau V peak, dia punya formula adalah IRMS darab dengan punca kuasa 2. Kalau kita dapatkan I peak. Okey, ni sama je ni. Tadi VRMS. Kalau kita letak IRMS kat sini, sama dengan I peak over power of 2. Ataupun IRMS kat sini, sama dengan 1.414 I peak. So yang ni kita bawa sini sebab kita nak nilai I peak ni. Okay, so kita akan dapat macam ni lah. Yang ni IRMS darab dengan punca of 2. So kita akan dapat kat sini, I peak dia adalah 8 ampere. Okay, so kita kena tulis dalam bentuk macam ni. Okay, kita tulis dalam bentuk macam ni. So dia akan jadi 8 ampere sin omega T. Sebab dia sekarang ni ada negatif 90. Jadi kita kena letak negatif 90 di sini. Tutup kurungan. So ini adalah nilai I peak dia. Okay, ini adalah nilai I peak dia. Ambil nilai peak kat sini, letak dekat peak dia, sin omega T negatif 90. So kita nak lakarkan V dan I. So V kita dah ada 24 sin omega, di mana dia akan bermula dengan nilai kosong di sini. So dia kosong kat sini. So kita ada 90, 180, 270, 360. So V peak dia adalah 24, maka pada kawasan di sini 24. So ni akan jadi kosong, ni akan jadi negatif 24, ni akan jadi kosong. So lakarkan je. Okey, ni V. Sekarang ni kita nak lakarkan I pula. Kita tahu I equal to 8 ampere sin omega T tolak 90. Kalau tolak di sini, dia akan mula di sini. Kalau tambah di sini, dia akan mula kawasan negatif. Kalau tambah, dia akan mula kawasan negatif. Kalau tolak, dia akan mula pada kawasan positif. Okay, so di sini 90. So kosong dia di sini. Sekarang ni dia 8. So 8 dia pada kawasan 180. Okay, so ini kosong. Ini akan jadi 8. So ini adalah I. Okey tak?
Okey. Yang lain okey tak? Okey. Okey? Doktor. Okey. Kita Okey, kita doktor. cuba yang ni. Cuba yang ni. Semua try cuba buat yang ini. Ini dalam bagi I. Tadi dia bagi V, sekarang dia bagi I. Cuba buat Untuk pengiraan Ohm's Law ni memang wajib you tukar ke peso diagram dulu. Itu wajib. Doktor, Ya? boleh tak nak tengok yang slide yang tadi tu? Yang tadi? Boleh. Ni. Yang dekat belah kanan tu kan, VRMS tu, Ya. bukan VPIC bahagi dengan 1.414 Jap. Alamak, tak ada kalkulator lah. 1 bahagi punca kuasa 2 berapa? Kosong poin 707. 7 salah. 0 point salah sini. 0.707. 707. Tak ada orang betulkan saya. Sorry. Tadi. 0.707. Sorry 0.707 ke dah pening balik dah? Tak ada. Masih okey. Yang lain. So kiranya kalau nak darab kena 0.707 lah. Ya, betul. Okey, terima kasih doktor. Boleh kita pergi ke sini? Ini salah lah ni 0.707. Ni saya ingatkan balik VP equal to yang ni kalau yang ni punca kuasa 2 darab V RMS. Kalau V RMS equal to V peak over punca kuasa 2 ataupun 0.707 V peak. Faham tak? Okey, faham. So yang ni yang 1.414 ni.
I pun sama I pun sama. Kalau I peak nak tukar ke I RMS, kalau I RMS nak tukar ke I peak ataupun sama juga dengan 0.707 I peak. Itu formula dia. I peak ni mesti dalam sine, I RMS mesti dalam paso. Itu. Boleh buat tak ni? Boleh Berapa- tak boleh ke tak? Berapa dapat V dia? RMS lah. RMS dulu. 14.14. Betul tak? Sudut dia? Betul. Sudut dia? 120. 100. Betul. Alhamdulillah. Yang Bagus. lain. Yang lain macam mana? Kita menggunakan formula Ohm's Law. So, kita ada yang ni 3.54, sudut dia 30. Darab dengan 4, sudut dia 90. Ini darab. So, darab 3.54 darab dengan 4. So, sudut tak boleh darab. Sudut kena tambah sebab dia darab. So, yang ni dapat 14.14. 120. Doktor, 16. Ya. Bukan 14. 14.16. Berapa? 14.16. 16. Silap sikit. Okay, sorry. Semua dapat tak? Dapat doktor. Ada yang tak dapat kat sini? Dapat. Okey, dapat. Bagus. So, sekarang tukarkan dia kepada V peak. Ni VRMS kan? V paso, VRMS, V paso semua kat sini. So, tukar kepada V peak dia. Saya nak tukar kepada V peak. Darab sudut 2. Ni kan? Jadi sin tambah omega T dulu. Tambah 120. Faham tak ni? Sebab dia ada tambah ni. Dia positif kat sini. So kita tambah je 120 belakang ni. Doktor, Ya. kalau kita letak kita punya sudut dalam sebutan pi, boleh ke? Maksudnya dalam bentuk radian lah. Dalam bentuk radian susah nanti you nak lakar. Kalau dalam bentuk maksudnya pi. Pi dengan radian, tak sama. Dia je formula dia. Kan tunjuk hari tu. Dan macam susah. contohnya 120 darjah macam jadi 2/3 pi macam tu. Itu bukan radian, itu masih sudut lagi. Oh, masih sudut lagi. Okey. Masih sudut lagi. Okey. So boleh Giri, boleh kalau nak buat macam tu, tak ada masalah. Tapi saya tak nak buat macam tu. Nanti kawan-kawan yang lain susah nak nampak. Ada setengah yang boleh nampak macam tu. Ada setengah yang tak boleh nampak. Jadi kita buat je yang betul. Maksudnya kita buat je yang biasa ni lah. Okey. So dapat berapa kat sini? 20 darjah 120 volt. Semua dapat macam ni ke? Yep. Yang lain. I dengar Sama. Dapat. okay, good. Sama. I risau takut yang lain tak tu je. Sekejap.
Kan sekejap kita nak lakar pula ni. Sebab biasanya kalau kita nak buat benda ni dia kena dengan lakaran sekali. Kenapa saya lebihkan ni? Sebab dia positif ni. Positif ni duduk sebelah negatif, betul tak? Kan saya kata kalau positif yang ni dia nak duduk sebelah negatif yang dalam graf. Okey. So kita ada I. Kita ada satu lagi, kita ada V. Kita kena lakarkan dua-dua. Okey. Sini 90, 180, 270. So yang ni 90, 180, 270, 360. So sekarang ni kalau kita nak lakarkan V dulu. V20. Kosong dia pada berapa? Ni nilai sini berapa? 120. Ya, 120. Ni 100. Lebih kurang kat sini lah. Boleh tak? So dia mesti kat sini sampai sini adalah 120. Faham tak? Okey. Okay. So peak dia tu mesti berada pada 90. So you anggarlah 120 tolak 90 kat sini berapa? Anggar je. 120 tolak 90 berapa? Sebab kita peak dia mesti berada pada 90. 30. 30. 30. So dia peak dia akan berada pada 30. Kat sinilah. Peak dia berapa? 20. Lebih kurang je lah. So ni 20 volt. So yang kat sini, ni dah 30, dia berada pada 60 lah kat sini. Dia kan 90. Tiap satu sini 90, sini 90. So yang ni dia akan berada pada, peak yang ni berada pada 120. Okay, so 120, yang ni dia akan berada pada 180 lah. 180 ke berapa? 210 kan? 110. 210 kan? 210 sini. So kita lakarlah dia. Itu adalah V. Boleh tak tu? Okey. Yang lain. You okey orang lain? Okey doktor. Faham yang lain je. Risau betul tak? Faham. Okay, good. So sekarang ni kita tengok yang I pula. I pula dia 5, 30. So dekat 30 dekat sini dia mula dia. So ni sudut kawasan ni adalah, ini jarak ni adalah 30. Dia macam tu. So peak dia mesti pada 90. So 30 mesti pada 60 di sini. Sebab dia 30 campur 60 jadi 90 kan? So dia nak peak dia kat sini adalah 5. Letak je lah ni. Okay. So 5. So sini ada, sini berada pada berapa? Di 30 lagi 60 kat sini. So you boleh anggarkan. Kecil je, 5 kecil je. So sangat ni. Macam itulah. So ini I. Dia mesti setiap ni adalah 90 degree. 90. Yang ni kosong ke peak dia mesti 90. Peak ke kosong balik mesti 90. Peak ke yang bawah ni mesti 90. Faham kan? Okey. Orang lain boleh faham ke tak ni? Faham doktor. Saya ulang sekali lagi lah yang ni. Risau pula yang kalau tak faham yang ni nak lakar ni. Saya ulang. Okay, saya ulang yang lakaran ni.
190, 180, 270, 310. So yang ni 90, 180, 270. Okey, untuk V, dia punya start dia adalah 120. So sini 90, sini 90, 100, dekat 120 lah. Kita anggapkan di 120. Ni 120 degree. So kita letak satu pangkah kat sini. Okey, so sekarang ni peak dia pada 20 adalah pada nilai 90. So 120 ni tolak 90. Dia akan berada pada dalam around 30. Okey, dia akan berada pada 30 ni. So ni peak dia. So ini peak dia ni pada 20 volt. Okey, so sini 30 sebab dia nak 90 lagi, so ini akan berada pada 60. Ni dah 30. Ni mesti 90. Ni 90, jarak daripada 120 ke 30 ni 90. Daripada peak ni ke yang kosong balik adalah 90 juga. So kat sini pula daripada sini dia akan jadi 60. So daripada sini ke sini mesti 90. So ni 30. Sini 120. Sorry. Okey, ni 120. So dia duduk kat bawah ni. Okey. Ni 120. Tambah lagi 90. Ni 120 tambah lagi 210. Okey. So dia akan jadi macam ni lah. Takar je lah. Okey, so ni V. Okey, sekarang ni I pula. So ni V ni. Okey, sekarang ni I dia berada pada 30. So ni 30. So kita letak kosong kat 30. Okey, so dia mesti 90 juga. So peak dia adalah pada 60. 30 campur dengan 60. So dia ada pada sini. Peak dia. Okey. Ni 5 lah. Okey. So 5 ini 60. 60 dia akan ada dekat sini juga. So dia ada kat kosong ni. Okey. So next adalah dekat kawasan 60. Ini sini 30. Okey, 60 jadi 90. So 90 dia akan tambah lagi dia akan jadi kat sini. Kat sini dia akan jadi 210 untuk 5. Sini dah pendek sikit. So kat sini dia akan jadi tambah lagi 90. 210 dia jadi 280. So yang ni lakarkan. Macam tu. Boleh tak? Ke 90 ni tak faham pula kan? Boleh faham tak? Boleh faham, doktor. Okey, good. Boleh. Yang lain. Boleh, doktor. Boleh? Okey. Tak faham nanti tanyalah. Okey. So ni nampak macam kompleks sikit lah. You buatlah yang paling mudah lah yang you faham. Okey. Ni Giri bolehlah buat macam ni. Yang pakai pi ni. Saya lebih suka macam ni sebab nanti untuk mudahkan, ada setengah-setengah macam tak boleh nak apa tu, dia tak boleh nak change mind dia. Pi tu adalah pi per 2 tu adalah 90. Ada juga macam tu, tapi tak apa, just buat macam ni pun dah betul. Okey. Okey tak? Boleh lah. Boleh. Boleh lah. So sekarang ni kita nak ada beberapa lah induktor. Beberapa induktor campur dengan resistor. Maksudnya RL lah ni. Nak start RL dah ni. Tadi hanya L sahaja. Ini ada RL. Jadi RL ni maksudnya resistor kita tambah dengan induktor. Okey. Ni. So this is macam mana kita nak series configuration untuk R dengan XL. So ini dia akan melibatkan kepada imaginary yang ada J tu. Ada J ya.
Okay, so kat sini kita akan tengok dia sama je sebenarnya. Cuma yang bezanya susahnya sebab dia kena tambah ada R kat situ. Okay. Untuk yang ni, kita kena cari Z total dia. So Z total dia macam tadi simple. You just guna 8 je tadi. Tapi yang ni sebab dia ada R. So once dia ada R, you kena 4 tambah J8. Sebab yang ni adalah real, yang ni adalah imaginary. Jadi memang ini formula dia. Kalau contohnya resistor, kalau contoh kapasitor, this is kapasitor. Contoh kapasitor kat sini dia ada 8 ohm pun macam ni lah juga. Cuma sekarang ni beza dia tambah dan tolak. Okey, tak apa. Kapasitor tu kita dah belajar yang lepas. So kita tengok yang induktor. Tak apa, nanti you ulang balik yang kapasitor tu untuk fahamkan. Okey. So yang ni untuk R dengan L ni, apa yang penting just buat macam ni je. 4 tambah J8. Jadi kat sini dia hanya tambah sikit lagi untuk dapatkan Z total ni. You kena buat dia punya impedance. Impedance. Sudut dia tangent 8 bahagi 4. Ni kena ingatlah. Sudut ni mesti impedance. Doktor, kalau kita buat terbalik, kalau kita buat 8 plus 4J. 8 tak boleh. Tak Kenapa? boleh balik. Tak boleh sebab resistor ni dia real. Dia kena real dulu baru imagine lepas itulah. Ya. Kecuali okey. So untuk apa? Untuk kapasitor dengan induktor kita anggap, sebab kita tak ukur dia punya resistance lah, itu sebab kita anggap dia punya resistance tu imaginary. ya, betul. Okey. Alright. Okey. Baru. Okey, boleh? Boleh. Okey. Jadi XC ke XL ke mesti ada J belakang dia. Mesti imaginary. Oh, asalkan X imaginary. Yes. Okey, senang cerita. Jadi dia memang 4 tambah JL. JL lah, JXL lah, JXC ke. Setakat bayangan sahaja. Setakat bayangan saja. Okey, so you faham tak? Nak dapatkan Z total dia sekarang ni? Ya, faham. Z total dia mesti impedancekan nilai ni. 4 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2 punca kuasa. Sebelah dia tu kita nak dapat kurus sudut dia tu tangentkan 8 bahagi 4. Betul tak? Betul tak dapat macam bawah ni? Betul. Arctangent ke tangent? Arctangent kan doktor? Arctangent. Thank you. So arctangent. Dia bukan pakai tangent je, arctangent. Boleh faham ke tak? Ni kena ingat balik ni. Boleh. Lupa. Ada siapa yang tak faham setakat ni? Ada yang ada yang tak faham? Ingat Z total nak cari dia adalah impedancekan resistor plus Inductance. inductance tu. Lepas tu arctangent 8 ambil yang belakang dulu bahagi dengan 4. Arctangent, okey. Arctangent Boleh? So Boleh. kita akan dapat nilai ni. Ni yang dapat. Boleh? Boleh doktor. Okay, good. Sebab saya nak joinkan dengan V dengan I pula ni. Itu yang saya risau nak bagi faham dulu yang ni.
Okay. Okey. Sekarang ni. So dia dah join dah ni. Dia dah join nilai ni, nilai E. Okey, nilai E ni dalam bentuk ni VP. So sekarang ni kalau dia nak cari I. So VP dia adalah 141.4 sin omega theta. So kita nak tukar dia jadi VRMS. Okey, kita nak tukar dia jadi VRMS. So VP ingat tadi kita kata VP kalau nak tukar ke VRMS adalah VRMS macam ni kan? Okey. Macam ni ke macam ni? Betul kan? Kalau kita nak tukar VRMS Ya, adalah betul. VP over Square root of 2, betul. Ya. ataupun 0.707 VP ataupun 1.414 VRMS. Okey, sekarang ni kita guna yang ni lah sebab kita nak jadikan VRMS kat sini. So ambil je nilai 0.707 darab dengan 141.4. Dapat tak 100 ni? Dapat. Okey, good. So tengok belakang ni tak ada apa-apa, betul tak? Tambah kosong kan belakang? Ya. So sebab tu kita letak kosong di sini. Okay, so kita letak kosong di situ. Boleh? Boleh. Okay. So sekarang ni kita ada V dia adalah 100 volt. Kita ada Z total tadi berapa? Ni ambil baliklah ni 8.94. 8.94 sudut dia 63.34. 63.34. So kat sini boleh cari I tak? Boleh. So dapatkan nilai I. So yang ni dah dapat nilai I. I kan V equal to IR. I adalah V equal to I. Dia punya formula Ohm's law adalah V equal to IR. So kat sini 100 volt divide by 894 sudut 63.34. Okey tak? Okey. So berapa I dia? I Berapa I dia? 11.19. 11.19. Ya. Semua dapat macam ni ke? Yeah, 11.1. Ya. Yang jadi kosong tolak 63.34. So I dia adalah 11.19 negatif 63.34. Okey tak? Okey. Okey. Boleh? Doktor, sorry, saya ada soalan. Pasal V peak dengan VRMS tu, bila kita letak voltmeter dekat power supply tu kan. Yang tu ataupun osiloskop, yang tu bacakan V peak ke VRMS? Okey, kalau kita letak osiloskop dia akan baca V peak. Oh, okey. So yang VRMS yang kita kira sendirilah. VRMS tu kalau you ukur pakai multimeter. Oh, okey. So you boleh tukar sendiri dan you ukur pakai multimeter, you akan dapat nilai yang sama macam multimeter tu lah. Okey. Okey. So kat sini you dah dapat dua nilai kan? So sekarang ni kita boleh tukar tak yang ni jadi sign tadi? Cuba tukar. Ini IRMS. Kita nak tukar dia jadi IP. IP. Macam nak tukar dia? Darab dengan 1.414 ataupun power of 2 lah.
Dapat berapa dia punya I peak dia? 15.82. Jadi sin omega 82, 82 doktor. Bukan 28, 82. 82. Okey. Sin omega T tolak 63.34. Macam tu. Boleh tak? Okey, boleh. So boleh lakar graf dah kan? Boleh. So you ada IP dan V ni. Boleh lakar lah. So kat sini kalau negatif ni dia sebelah mana? Sebelah 1 ke sebelah 2? Sebelah 2 kan, Tok? Ya, 2. Betul. Jika dia negatif, maka dia terbalik dengan graf yang akan kita bentukkan. Dia ada bahagian positif. Boleh? Ingat kalau nilai dia negatif kat sini, kita kena lakarkan di bahagian positif. Kalau dia positif di sini, kita kena lakarkan dia di bahagian negatif. Boleh? Boleh. Okay, good. So, cuba try yang ni. Tapi ni dah bagi Z tak apa. Jadi tadi, sama Tak, ini 48. Okey, cuba try yang ni. Sebenarnya ni soalan lain ni. Ni soalan 48. Cuba try yang ni, 34. Dia punya ni. Dapat tak macam ni? Dapat tak Z total dia tu? Sekejap. Dapat. 3 dapat 5. Arc tangent 4/3 dapat 53.13. Boleh tak? Boleh. Okay, good. So sekarang ni, sebab yang ni dia dah letak tukarkan 100, dia dah bagi 100 ni, kita just boleh kira dia punya I macam tadilah. Sama macam tadi. Okay, sama kan macam tadi kan? So 100 bahagi 5, yang ni kosong tolak 53.13. Okay, so kita akan dapat 20. Ni sudut dia negatif. Bila bahagi kat sini, kosong tolak 53, so dia negatif. Negatif 53. Okay. So bila kita dapatkan, kita nak dapatkan setiap V ni. Ni. Ni cerita bila kita menggunakan RL ni, dia nak V setiap VR dan VL. So kita kena darab lah. Kita dah dapat I tadi, iaitu 20 sudut negatif 53.13. Kita nak dapatkan VR. V pada R ni. Okey, V pada R maksudnya IR dia lah. So IR dia, ini I tadi yang 20 sudut negatif 53.13. R dia 3 sudut dia kosong sebab dia real. Dia real. So dia kosong. So yang ni darab macam biasa, 20 darab 3, 60. Yang ni 53.13 tambah kosong jadi negatif 53 lah. Oh, faham. Faham kan? So sekarang ni kita nak cari VL pula. Kita nak cari voltage pada induktor. Sama juga guna IR. So 20 sudut negatif 53.13 atau 53.13 darab dengan sudut yang ni 4. Sudut dia 90. Faham tak 4 sudut 90 sebab dia pada induktor? Boleh tak? Okey. Okey. So 20 darab 4, 80. Negatif 53.13 tambah 90, kita dapatlah positif 36.87.
Okey. Faham lagi? Ada yang tak faham ke kat sini? Faham. Okey. Faham Ada yang tak faham ke? Boleh Boleh setakat ni? Boleh lah. Boleh doktor. Boleh kan? Okay, good. So, ini kita dah dapat voltage setiap satu. Okay, kenapa dia kata kat sini Kirchhoff voltage law ni? Dia just nak verify betul tak apa yang kita dapat tu. Maksudnya, nilai 2 ni betul tak dapat 100 balik ni? Betul tak dapat 100? Okay. So kat sini, kita kena tambahlah 2 ni. Faham ke tak ni? Kirchhoff law ni kan dia punya definition adalah jumlah total adalah total of the VR plus VL. Tapi doktor, yang step ni untuk verify memang perlu ada ke dalam working kita? Ke Tak. saja boleh Tak. kalau nak? Saja je. Okay. Ini saja je nak menunjukkan you boleh juga guna Kirchhoff law. Walaupun kadang-kadang rasa macam susah lah guna, tak apa, guna yang tadi je, macam yang saya ajar tadi, tak semestinya kena guna Kirchhoff law. Boleh? Boleh. Okay? Okey. Okay. So kat sini apa yang kita dapatkan, nanti you tengoklah Kirchhoff law ni, saya tak nak tekankan sangat, nanti you opening. Nanti lagi pening. Okay? Nanti tanyalah. Okay, so sekarang ni saya nak in term of the power pula. So power ni guna formula je. Voltage ni V. Sebab ada pakai I, saya lupa nak delete. V VI cos theta T. Theta tangent. So V dia ni tadi 100 darab dengan, kita tengoklah ni I dia tadi berapa? I dia tadi berapa? 20. Ni I dia salah letak ni. Sepatutnya I ni tukar ke I ni dia pakai I yang peso. So 20 cos 53 ni formula dia. Okay, P formula dia VI cos theta tangent. So kita masuk je, V dia 100, I dia 20 cos theta tangent ni yang arc tangent tu lah, arc tangent XL tu. So dia 53.13, masukkan saja. So dapatlah dia punya 120. Ini guna formula je, masukkan nilai I ni. Okay. Ini masuk je, tak payah pening kepala. Masukkan saja, dia punya formula dia macam ni. P equal to VI cos theta T. Ataupun paling mudah I kuasa 2R lah. I dia 20 darab dengan R3, so dapatlah 1200 juga. Okay. So yang inilah tadi yang kita kena lakarkan balik. VL dia berapa, sebab kita dah dapat VL, VR dia berapa, V dia berapa, I dia berapa. So ada 4 sekarang ni bila kita pakai Siri. Uyo. Tapi boleh kan? Boleh lakar ni kan? Sebab setiap satu ni kita dah ada dia punya nilai dia. Okey. Okay. So nak masuk tambah 3 ni. R, L, C. Okey lagi tak ni? Pening dah sekarang ni. Hangat dah. Hangat dah. Apa heat dah. Macam mana ni? Nak teruskan RLC ke? RLC ni maksudnya combination antara R, induktor, resistor, induktor dan kapasitor.
Macam mana orang lain? Kau dah pening dah sampai sini? Pening nantilah. Nantilah. Yalah. Asalkan boleh bayang imaginary. Aduh. Okeylah, tak apalah. Kita stop kat sini dulu lah. Supaya tak ada yang tadi pun dah cukup pening kan. Okey? Ya, doktor. So saya stop kat situ dulu lah. Kita sambung RCL ataupun RLC minggu depan lah. Boleh? Boleh. Boleh ya. Thank you, Doktor. Okey. So kita jumpa minggu depan. So terima kasih banyak.